Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Aiman bin Yusri dan nombor matrik saya ialah 01DKA21F1126. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan menerangkan tentang pemasangan sistem bekalan air untuk rumah kediaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Manajmi bin Muhammad Nasir. Nombor kad matrik saya 01DKA21F1136. Hari ini saya ingin menerangkan tentang jenis paip yang digunakan dalam setiap pembinaan rumah. Terdapat 3 jenis paip yang terdapat dalam setiap rumah, iaitu paip polyvinyl klorida iaitu paip PVC, paip besi bergalvani ataupun paip biji, dan akhir sekali adalah paip poli iaitu lebih dikenali sebagai paip HDPE. Yang pertama sekali kita mulakan dengan paip polyvinyl klorida ataupun lebih dikenali sebagai paip PVC. Paip ini diperbuat daripada plastik polyvinyl klorida iaitu PVC. Digunakan untuk paip agihan, paip cuci dan paip limpah. Paip ini ringan dan mudah dikendalikan, tidak sesuai untuk menyalurkan air panas, dan saiz paip PVC di pasaran ialah 13mm, 20mm, 25mm, 32mm dan 50mm. Panjang piawaian paip PVC ialah 6 meter. Seterusnya, paip besi bergalvani ataupun lebih dikenali sebagai paip biji. Paip ini diperbuat daripada keluli yang bersadurkan dengan zinc. Paip biji mempunyai saiz yang ditentukan oleh ukuran diameter bahagian dalam batang paip. Saiz yang biasa untuk kegunaan di rumah ialah 13mm dan 20mm dengan panjang 6 meter, dan hujung paip biji diulir dengan untuk tujuan penyambungan dan pemasangan. Berikut adalah carta paip besi bergalvani iaitu paip biji. Paip ini mempunyai 3 jenis grade iaitu grade A, grade B dan grade C. Bezanya ialah ketebalan dan kegunaannya. Bagi grade A, ketebalannya adalah nipis, kod warnanya adalah perang dan kegunaannya untuk paip limpah. Bagi grade B, ketebalannya adalah sederhana, kod warnanya adalah biru dan kegunaannya untuk paip agihan. Dan akhir sekali adalah grade C, iaitu ketebalannya adalah tebal dan kod warnanya adalah merah. Kegunaannya adalah untuk paip perhubungan dan paip perkhidmatan. Akhir sekali, kita sambung dengan paip poli iaitu paip HDPE. Paip ini boleh dilentut dan tahan cuaca panas dan hujan. Berwarna hitam, lebih kuat daripada PVC, tidak berkarat dan ringan, juga boleh digulung. Ketebalan dalam satu saiz tetapi mempunyai pelbagai diameter, lebih mahal dan tidak boleh ditegakkan. Apabila penyambungan dibuka, hujung paip perlu dipotong kerana terdapat kesan pencengkam pada hujung paip. Boleh dipotong menggunakan pemotong paip PVC ataupun gergaji, dan penyambungan tidak memerlukan glue kerana terdapat sleeve dalam penutup untuk mencengkam paip poli dan terdapat sleeve di dalam gelang getah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aidi Azman bin Abdul Aziz dan nombor pendaftaran saya 01DKA21F1110. So dalam video ni bahagian saya akan menceritakan tentang bahan pepasang paip. Iaitu ada 2 jenis bahan pepasang paip. Yang pertama pita PTFE dan yang kedua glue PVC. Okey, yang pertama ialah pita PTFE. Apa itu pita PTFE? Pita PTFE ialah sejenis pita putih, lembut dan nipis. Dia digunakan untuk mengelakkan kebocoran pada sambungan paip dan mengukuhkan sambungan paip biji. Cara nak guna dia, dililitkan pada ulir ataupun pada hujung penyambungan paip mengikut arah pusingan jam. Yang kedua ialah glue PVC.
Okey, glue PVC adalah dia sejenis gum ataupun pelekat cair jenis yang cepat kering. Kalau kita letak tu cepat kering. Lepas tu glue PVC disapu pada kedua-dua bahagian pipe dan terus buat sambungan. Dia tak lambat-lambat. Lepas tu cara nak guna dia disapu pada kedua-dua bahagian pipe PVC, iaitu pada hujung belah kanan dan hujung belah kiri. Dan semasa membuat penyambungan supaya sambungan kukuh dan tidak bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Izzat bin Majidi. Nombor pendaftaran 01DKA 21F1114. Hari ini saya akan menerangkan prosedur kerja pemasangan tangki air. Seperti yang kita tahu, tangki air biasanya akan ditempatkan di atas rumah. Penempatan tangki air di atas ini bukan tanpa alasan, tetapi ditujukan untuk memanfaatkan gaya gravitasi. Maksudnya adalah agar air bisa boleh lebih lancar dan cepat menguncur dari atap. Sebelum mengetahui cara-cara memasang di rumah, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Tidak perlu khawatir juga dengan jenama tangki air yang akan digunakan, sebab cara memasang tangki air di rumah boleh diterapkan pada semua jenama tangki air. Persiapan yang perlu dilakukan juga sama saja, seperti alas tiang, asas, kedudukan ketinggian, paip pengudaraan dan kawalan air yang perlu diterapkan. Seterusnya ialah langkah memasang tangki air di rumah. Yang pertama, letakkan tangki air di atas asas yang disediakan di atas rumah. Nombor 2, jangan lupa memeriksa water pass dulu. Ini bertujuan untuk menentukan kecerunan tangki air. Dan jangan biarkan tangki air berada dalam kedudukan sengit apabila berada pada ketinggian. Nombor 3, apabila selesai, pasangkan gelang keselamatan dan pastikan gelang itu dipasang dengan betul. Dan nombor 4 ialah jika anda memilih untuk menggunakan kawalan atau terapung paras air, mula memasangnya sebagai langkah terakhir. Yang terakhir ialah langkah memasang pam dalam tangki air. Yang pertama, gunakan pam air mengikut keperluan. Yang kedua, letakkan pam air pada kedudukan yang mudah untuk diperiksa. Matlamatnya adalah untuk memudahkan penyelenggaraan. Yang ketiga ialah letakkan pam air lebih dekat dengan sumber air. Ini sama seperti memendekkan jarak paip sedutan. Yang keempat ialah pemasangan paip air hendaklah tidak terlalu dekat dengan tangki air. Yang kelima ialah gunakan sambungan fleksibel untuk melindungi dinding tangki daripada getaran pam. Yang keenam ialah pastikan pam air diikat dengan kemas pada dirian. Ini adalah untuk mengelakkan pergerakan dan getaran pam semasa ia berfungsi. Yang ketujuh ialah kurangkan bilangan lekukan dalam sambungan paip. Ini bertujuan untuk mengelakkan kebocoran dalam pemasangan paip air dan meminimumkan rintangan. Yang terakhir ialah pasang penapis pasir untuk sumber air yang mudah disedut oleh kotoran. Okey, saya akan menyambungkan tentang prosedur kerja pemasangan paip buangan. Sistem ini adalah sistem pembuangan air sisa dan najis dari lekapan-lekapan sanitari ke tangki septik atau ke loji rawatan kumbahan. Terdapat dua kaedah saliran yang digunakan. Yang pertama ialah saliran atas permukaan tanah dan yang kedua ialah saliran bawah permukaan tanah. Sistem saliran atas permukaan tanah. Terdapat 3 jenis paip yang digunakan dalam sistem saliran ini. Paip yang pertama ialah paip air sisa atau dikenali juga sebagai waste pipe, untuk menyalurkan air sisa dari lekapan air sisa di dalam bangunan. Okey, seterusnya paip najis atau juga dikenali sebagai soil pipe, untuk menyalurkan kumbahan dari manusia dari lekapan najis ke tangki septik atau ke lodge rawatan kumbahan melalui sistem paip saliran bawah tanah. Okey, yang akhir sekali ialah paip bolong atau juga dikenali sebagai ventilation pipe, untuk mengedarkan udara di dalam sistem saliran serta mencegah dari berlakunya pensifonan. Paip ini juga dihubungkan kepada air sisa dan paip najis, tetapi ia tidak menyalurkan air sisa dan najis. Okey, seterusnya ialah saliran bawah tanah. Paip-paip untuk saliran bawah tanah berfungsi untuk menyalurkan air sisa dan
najis dari pipe air sisa dan pipe najis di dalam bangunan atau rumah ke tangki septik atau loji rawatan kumbahan. Okey, seterusnya ialah sistem perpaipan di atas permukaan tanah. Dia terdapat 3. Yang pertama ialah sistem 2 pipe. Ia sesuai digunakan apabila lekapan air sisa terletak jauh dari lekapan najis bagi memudahkan kadar alirannya. Merupakan salah satu kaedah tradisional untuk menyalurkan atau menyalurkan najis dan air sisa dari lekapan sanitari. Kebaikan sistem ini ialah ia dapat mencegah dari berlakunya bau busuk. Kelemahan pula ialah adalah kos pemasangan yang mahal kerana banyak menggunakan pipe serta ia memerlukan penjagaan yang rapi. Okay, selain itu, sistem satu pipe. Sistem ini dikenali sebagai sistem pengudaran sepenuhnya, fully vented. Oleh itu, ia memerlukan perangkap pada setiap lekapan sanitari. Sistem ini hanya menggunakan satu pipe saja kerana ia lebih ekonomi. Jika pipe tumpu tersumbat, keseluruhan sistem akan tersumbat. Kebaikan bagi sistem ini ialah ia menjimatkan kos, terutamanya bagi bangunan tinggi kerana semua lekapan-lekapan sanitari adalah berhampiran dengan pipe tumpu. Kelemahan bagi sistem ini adalah kerja pemasangannya adalah kompleks. Akhir sekali ialah sistem pipe tumpu tunggal. Sistem ini hanya menggunakan satu pipe saja, tetapi dia berbeza dari sistem satu pipe dari segi sambungan alatan kebersihan. Seterusnya, bagi sistem ini, kesemua alatan kebersihan disambung terus ke pipe utama. Ini bertujuan untuk mengelakkan dari berlakunya perubahan tekanan semasa beberapa alatan kebersihan digunakan secara serentak. Kebaikan bagi sistem ini adalah kos pemasangannya lebih ekonomi kerana kerja pipenya mudah dan tidak memerlukan pipe yang banyak. Kelemahannya ialah jika terlalu banyak lekapan sanitari dipasang pada pipe tumpu, ia akan menimbulkan masalah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.